Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Fakhrazi. Nama saya Azrul Haikal bin Hanizan. Saya daripada kelas DP5A dan hari ini kumpulan saya akan menerangkan mengenai isu bank susu. Baiklah, isu bank susu ini diketengahkan ke pengaturan umum di negara Malaysia ini pada 14 Mac 2006. Apabila pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berhormat Dr. Ismail Marikan menyebut dalam ucapan perasmian seminar isu-isu perubatan menurut perspektif Islam di Dewan Besar IKIM. Okeylah, hari ini kerana tindakan membangkan susu ibu ASI ini berpunca dari dua masalah yang besar yang dihadapi oleh para bayi. Okey, isu pertama, masalah yang pertama, sebahagian mereka yang lahir sebelum masa memerlukan penjagaan yang rapi dan pembekalan susu ibu yang mencukupi. Pada kebiasaannya, mereka tidak dapat menerima susu lain daripada susu ibu yang asli. Masalah yang kedua, sebahagian bayi yang lain sama sekali tidak dapat menerima susu tiruan biarpun mereka lahir sudah matang kerana kandungan masing-masing. Seterusnya, kekurangan susu ibu asli bagi kedua-dua kelompok ini boleh menjejaskan kesihatan dan kehidupan mereka. Justru, timbullah usaha mengumpulkan susu ibu ASI dari ratusan ibu dari pelbagai bangsa, agama dan negara. Jadi, susu ini disimpan secara saintifik di satu tempat yang menjamin keselamatan dan akan dikeluarkan berdasarkan permintaan dan keperluan yang mendesak daripada sebahagian bayi tertentu. Maka tempat penyimpanan itulah diistilahkan sebagai bank susu ibu. Susu ini akan dikeluarkan berdasarkan permintaan atau keperluan yang mendesak daripada sebahagian penjaga atau pewaris bayi tertentu secara komersial pada peringkat antarabangsa. Dan isu ini bukanlah sebuah perkara yang baharu dan sudah banyak dibincangkan oleh para ulama. Jadi, seterusnya, saudari Amanina, adakah anda mempunyai isu yang berkaitan dengan isu bank susu ini? Okey, terima kasih saudara Azirul. Okey, nama saya Nak Amanina Muhammad Saleh dari kelas TP5A. Saya akan menerangkan tentang isu-isu yang berkenaan dengan susu bank. Kalau diikutkan, terdapat dua persoalan yang berbangkit daripada isu ini. Yang pertama ialah masalah penyesuaian yang disebut sebagai ar-rada'ah. Dan yang kedua ialah masalah hukum menjual susu manusia. Okey, persoalan yang pertama ini merujuk kepada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa apa yang diharamkan dengan sebab penyesuaian adalah sama dengan apa yang diharamkan dengan sebab keturunan. Ini merupakan hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-6. Hadis ini telah pun menekankan beberapa hukum, antaranya ialah larangan berkahwin dengan seorang bayi sesuai dengan saudara sesuainya. Masalah aurat dalam pergaulan harian dan masalah pembatalan wuduk di antara kedua-dua mereka kerana mereka adalah saudara seibu susuan. Jika kita merujuk kepada tindakan ar-rada'ah, penyesuaian seseorang bayi ia boleh berlaku menerusi hisapan mulutnya atau penuangan susu tersebut ke dalam mulut atau di hidungnya. Ini merujuk kepada tiga pandangan iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Ketiga-tiga cara ini boleh berlaku dengan penggunaan susu dari susu ibu tersebut. Hanya satu pendapat di mana iaitu mazhab Hanbali sahaja yang mengatakan bahawa penyesuaian tidak akan berlaku kecuali dengan hisapan bayi
pada puting ibu susuan tersebut. Di sini dapat berbangkit masalah bagaimana menentukan ibu susuan seorang bayi itu dan juga siapa pula saudara susuannya. Bertolak dari kedudukan ini, usaha untuk mewujudkan bank susu ibu tersebut seharusnya digalakkan kerana ia dapat memberi di sini berbangkit masalah bagaimana menentukan ibu susuan seorang bayi dan seterusnya siapakah pula saudara susuannya. Melalui Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketika mengupas masalah ini merujuk daripada firman Allah SWT iaitu surah Al-Nisa ayat 23 yang menyebut bahawa ibu-ibu kamu ialah mereka yang telah menyusukan kamu. Beliau mengata lagi bahawa penyusuan yang melahirkan hukum haram, perkahwinan dan lain-lain itu merujuk kepada perkataan ar-rada'ah yang bermaksud penyusuan menerusi puting ibu ke mulut seorang bayi tersebut. Sambutan bayi berkenaan terhadap penyusuan itu dan bergantung dengan si ibu yang menampilkan suasana manja dan mesra atau di antara kedua-duanya. Dalam masuk ayat ini terdapat 3 perkara asas yang perlu diperhati. Yang pertama ialah ibu yang iaitu ibu tertentu yang memberi penyusuan. Yang kedua, hisapan bayi pada puting ibu berkenaan dan kedudukan bayi tersebut di atas riba ibu yang disusu itu. Dan juga dalam pelukannya dan menampilkan suasana pergantungan, kemanjaan dan kemesraan di antara bayi dan ibu tersebut. Berdasarkan kedudukan ini, beliau menyimpulkan bahawa ar-rada'ah atau penyusuan yang menimbulkan hukum penyusuan sama sekali tidak akan berlaku dalam isu penyusuan bayi menerusi bank susu ibu tersebut. Ini kerana mempunyai beberapa sebab. Yang pertama ialah kita tidak akan dapat mengenal pasti personaliti ibu sebenar kerana susu itu dikumpul daripada ratusan ibu. Yang kedua, hisapan tidak mungkin berlaku pada puting seseorang ibu tersebut kerana bayi berkenaan akan diberikan menerusi susu hisapan melalui puting botol yang kita beli di kedai atau pelbagai cara lain. Dan yang ketiganya ialah bayi sama sekali tidak akan berada di atas ribaan ibu susu mereka yang sebenar. Dengan itu tidak dapat menjalinkan kemesraan di antara bayi dan ibu tersebut. Justeru beliau menyimpulkan bahawa tidak timbul lagi masalah halangan perkahwinan antara sesama anak susuan dan masalah-masalah yang lain. Bertolak daripada kedudukan ini, usaha untuk mewujudkan bank susu ibu seharusnya digalakkan kerana memberi sumbangan besar kepada keperluan bayi tersebut. Khususnya bagi para bayi yang bermasalah dengan susu tiruan seperti susu tepung dan juga merupakan amalan terpuji dan tidak bercanggah dengan mana-mana prinsip syariah. Malah dia merupakan selaras dengan maksud syariah di antara bertujuan mengawal keselamatan diri manusia. Seterusnya saya akan bagi kepada saudara Ryan untuk menerangkan tentang kaedah yang terlibat. Tentang kaedah yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ryan bin Fazli dari kelas DP5A. Sebelum tu berdasarkan penjelasan pihak hospital berkenaan keperluan bayi pramatang kepada susu badan bagi mendapat peluang hidup serta untuk membesar, jawatan kuasa fatwa berpandangan bahawa ia merupakan satu kesukaran besar yang menimbulkan hajah atau keperluan bagi bayi-bayi sedemikian. Untuk itu jawatan kuasa fatwa berpandangan bahawa perancangan penubuhan bank susu adalah satu inisiatif ataupun satu cara yang selari dengan objektif syariah yang antaranya menitik beratkan pemeliharaan nyawa insan. Prinsip-prinsip di dalam Islam mengenai perkara ini amat jelas seperti yang terangkum di dalam kaedah-kaedah fiqh berikut. Setelah saya mendengar isu-isu tentang ar-rada'ah ni,
Okey, kaedah fiqh yang terlibat bagi isu masalah ni adalah kaedah asas yang keempat, iaitu al-darurah yazal. Okey, maksud kaedah ni adalah sesuatu kemudaratan itu mesti dihilangkan. Okey, ataupun dalam kata lain, kaedah ini juga bermaksud sesuatu benda yang boleh mendatangkan bahaya perlulah dihapuskan, dan perkara yang berbahaya juga mestilah dihilangkan sama sekali. Okey, untuk dikaitkan dengan isu ar-rada'ah ni, jika ibu bayi tersebut didapati atau ibu tersebut mempunyai penyakit kronik seperti kanser, sakit buah pinggan dan penyakit-penyakit yang mereka tidak dapat dielakkan, okey, maka ia akan menjejaskan kesihatan bayi tersebut. Okey, oleh itu, untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku, harus untuk bayi tersebut meminum susu dari orang yang memberikannya susu kepada dia. Okey, saya akan serahkan seterusnya kepada saudari Sabrina untuk menerangkan tentang fatwa tentang isu ini. Silakan saudari. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sabrina binti Muhammad Ashraf dari kelas DP5A. Jadi saya akan menerangkan tentang fatwa para ulama bagi isu yang pertama ini, yang mana isu mengenai masalah penyusuan yang disebabkan sebagai ar-rada'ah. Jadi para ulama telah berbeza pendapat tentang beberapa perincian berkaitan hukum susuan rada'ah, yang mana majoriti jumhur ulama berpendapat penyusuan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung daripada payudara ibu boleh mensabitkan hubungan mahram susuan. Demikian juga para ulama berkhilaf tentang jumlah bilangan susuan yang mensabitkan hukum berkenaan, yang mana majoriti ulama mengatakan 5 kali susuan yang mengenyangkan bagi kanak-kanak di bawah umur 2 tahun. Jadi jika seseorang kanak-kanak dia telah kenyang 5 kali, yang mana di umur bawah 2 tahun, jadi dia telah sah menjadi anak susuan bagi seseorang wanita. Jadi setelah berbincang dan mengambil kira keperluan yang ada dalam memelihara nyawa bayi, khususnya bayi pramatang, para muzakarah fatwa juga memutuskan bahawa bagi memenuhi keperluan bayi pramatang ini yang memerlukan rawatan, juga ibu yang mempunyai kekurangan susu ataupun mempunyai penyakit kronik dan tidak dapat menyusukan bayi, maka hukumnya adalah harus bagi ibu-ibu menderma susu ibu secara sukarela kepada bayi-bayi yang memerlukan dan keluarga bayi yang memerlukan. Walau bagaimanapun, Majlis Fatwa ni telah menetapkan beberapa pelaksanaan yang mana jika ingin menubuhkan bank susu ini, dia perlu mengambil kira beberapa perkara. Yang mana pertama, hendaklah mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak. Yang mana daripada pihak ibu susuan dan juga pihak anak susuan, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua, sekiranya berlaku susuan sebanyak 5 kali kenyang ke atas dari seseorang ibu susuan yang sama rekod dan jelas, maka kedua-dua pihak itu perlulah mengetahui antara satu sama lain. Ini menjaga hukum hakam yang berkaitan dengan mahram. Jadi saya cadangkan contohnya kita keluarkan sijil ibu susuan agar ia mengetahui ibu susuan dan saudara-saudara susuannya. Itu sahaja daripada saya. Jadi saya kita beralih kepada Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baihaqi bin Ibarwi daripada kelas DP5C. Secara kesimpulannya, al-rada'ah adalah masuknya susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi 2 tahun. Sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu. Melalui proses penyusuan langsung, iaitu air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau benjana. Rukun al-rada'ah ada 3, iaitu yang pertama, murdi, iaitu ibu yang menyusukan. Yang kedua, laban,
iaitu air susu. Dan yang ketiga ialah radi, iaitu anak yang menyusu. Syarat yang harus terpenuhi di dalam al-rada'ah adalah yang pertama, murdi. Haruslah perempuan hidup sedang dalam usia yang untuk melahirkan. Yang kedua, laban sebagai makanan pokok dan dalam kondisi murni. Dan yang ketiga, radi atau orang yang disusui dalam keadaan hidup berusia pada masa menyusui maksimum 2 tahun dan air susu masuk dalam perut yang disusui. Keharaman kerana al-rada'ah sama dengan keharaman yang terjadi kerana nasab. Mereka status yang menyusui di sini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dengan sesiapa sahaja yang haram bagi anak kerana nasab. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Bahaki. Itu adalah isu pertama kami bagi mengenai tentang bank susu ini. Baiklah, saudari Amanina, saya mengetahui anda ada satu lagi isu yang boleh dikongsikan dengan kami ini. Saudari Amanina, dipersilakan. Okay, okay, terima kasih kepada saudara Azirul. Okay, seterusnya untuk isu yang kedua seperti saya katakan awal tadi, iaitu berkenaan dengan menjual susu ibu. Terdapat beberapa negara yang amat terkenal iaitu dengan menjual susu ibu tersebut, seperti negara China, Cyprus, Florida dan banyak lagi negara tersebut. Tapi saya akan menegaskan tentang satu negara sahaja, iaitu di China. Di Beijing melalui menerusi media China tersebut telah pun mendedahkan kegiatan penjualan susu badan secara haram menerusi beberapa laman sosial di negara tersebut. Sekaligus telah pun membangkitkan perdebatan sosial melalui etika, keselamatan dan juga kesihatan pengguna. Susu itu dilaporkan dijual antara 500 ke 2,000 yuan, iaitu bersamaan dengan 322 hingga ke 1,289 ringgit Malaysia. Hanya untuk satu paket susu tersebut yang bersamaan dengan 500 gram sahaja. Dengan ramai pembeli untuk mendapatkan susu tersebut untuk bayi mereka ataupun untuk orang dewasa. Okey, bagi untuk kes orang dewasa ini telah pun terjadi di Florida, iaitu di mana beberapa orang dewasa tersebut yang ingin berjaga badan telah berkata bahawa nutrisi yang terdapat dalam susu ibu tersebut amat baik dan bagus untuk orang yang ingin membina badan. Menerusi Global Times, pasaran haram itu berfungsi di Baidu Tieba dan platform perdagangan barang terpakai iaitu Xiangyu, Jihu dan juga Sina Weibo. Selepas membuat pendedahan tersebut, ramai peniaga telah pun memadam iklan jualan mereka atau menutup akaun. Malah susu badan manusia ini menjadi topik bualan hangat di Sina Weibo sepanjang minggu dan juga dapat menarik 500 juta tontonan. Dalam portal Baidu Tieba terdapat 320,000 pengguna dan juga lebih daripada 1,200 hantaran mengenai susu badan ibu ini. Kebanyakannya adalah daripada ibu yang menawarkan susu ini untuk dijual serta mendakwa ianya selamat diminum sebab mereka yakin bahawa susu mereka ini adalah bersih dan juga sihat. Okey, Global Times juga telah pun menjumpai dakwaan bagi pengguna yang menyiarkan iklan bersama laporan keselamatan susu tersebut. Selain itu, terdapat beberapa carian terhadap ibu susuan ini. Ini kerana pembeli telah pun mendakwa bahawa membeli susu badan ini
Okey, ini kerana seperti saya katakan tadi bahawa pembeli ini telah pun mendakwa sekiranya membeli susu badan ini, susu badan yang diminum ini kerana percaya bahawa kandungan nutrisinya yang amat baik untuk orang dewasa serta dapat merawat masalah jerawat. Lebih 1,000 pengguna Baidu Tieba pula telah pun mengiklankan susu badan segar ataupun sejuk beku kerana untuk dihantar ke pelbagai bandar di China dengan kos perhantarannya antara 15 ke 50 yuan yang bersamaan dengan RM9 hingga ke RM32 Malaysia. Okey, sementara itu carian susu badan di platform Zhangniu tidak menemui apa-apa, namun iklan mengenai susu badan ini dapat diperoleh di ruangan komen. Tetapi mereka mengubahnya sebagai sabun dan juga beg susu. Ini merupakan mengapa punca susu badan di negara tersebut amat terkenal. Akan tetapi seorang profesor undang-undang daripada Universiti Maritim Shanghai, Chao Yangchun dalam laporan telah pun berkata bahawa susu badan ibu ini telah pun termasuk dalam etika manusia iaitu dan berkaitan dengan isu keselamatan dan juga kesihatan pengguna awam. Bagaimanapun katanya tidak ada peraturan dan agensi pengawasan yang jelas dalam mengurus atau mengawal transaksi penjualan susu badan ibu ini di China. Akan tetapi terdapat hanya 2,000 notis yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kesihatan China yang telah pun menjelaskan bahawa melarang dalam sesi penjualan dan pembelian susu ibu ini. Dalam pendedahan media mengenai pasaran haram susu badan ibu ini telah pun bermula sejak 2013. Dengan pemantauan industri yang mendesak kerajaan untuk mewujudkan peraturan untuk mengekang penjualan tersebut. Okay, seterusnya saya akan memberikan penerangan selebihnya kepada saudara Azirul. Dipersilakan. Ya, terima kasih saudari Amalina mengenai isu penjualan atau pembelian susu badan ini. Ya, saya amat mengetahui tentang perkara dan isu ini. Bahkan terdapat juga di United Kingdom, Manchester United Kingdom, seorang ibu kepada 4 orang anak menjual susu badan ini. Bukan sahaja dia menjual, dia juga mendapat keuntungan yang sangat besar dalam £3,000 dan itu beranggaran RM16,000 bagi kita, ya. Jadi, saudara Ryan, bolehkah kami semua tahu adakah kaedah-kaedah fiqh yang terlibat mengenai isu ini? Ya. Terima kasih saudara Azirul. Sebenarnya isu kaedah ni saya telah cari dan kiranya isu ni ada kait dengan kaedah ini. Okey. Setelah mendengar segala penjelasan daripada saudara Azirul dan saudari Amalina tentang isu penjualan, pengedaran dan perdagangan susu badan ni, okey, kaedah yang sesuai untuk dibincangkan dalam isu ni adalah kaedah asas kedua iaitu kaedah pertama iaitu al-sol bako makan ala makan, yang bermaksud asal sesuatu itu kekal mengikut apa yang ada pada asalnya, bermakna dihukumkan dengan kekal sesuatu pada zaman yang akan datang mengikut apa yang berlaku pada zaman sebelumnya. Okey, kaedah ini sama juga dengan perkataan fuqaha iaitu kembali kepada hukum asal. Jadi seperti yang kita tahu, hukum asal menjual susu badan ini adalah haram kerana pada pandangan Abu Al-Qasim Al-Almati menyatakan bahawa susu ibu ni tidak boleh dijual
kerana ianya merupakan najis mutawasitah. Sekejap, itu potong. Yang najis mutawasitah tu potong. Okey, di samping itu susu badan merupakan cecair yang keluar dari tubuh badan manusia dan tidak boleh untuk menjualnya seperti mana peluh yang keluar daripada badan kita semasa kita melakukan segala aktiviti rekreasi. Okey, namun terdapat juga beberapa sebab mengapa menjual susu badan ini haram. Oleh itu, sebab-sebabnya akan diterangkan oleh saudari Sabrina. Sila saudari Sabrina. Okey, terima kasih saudara Ryan. Baiklah, merujuk pada isu yang kedua ini pula mengenai hukum menjual susu manusia. Isu ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi dapat kita nukilkan pendapat-pendapat para fuqaha terhadap permasalahan ini. Kita ada 4 pendapat yang berbeza-beza. Okay, kita pergi pada pendapat yang pertama, dibolehkan secara mutlak. Ini daripada Al-Malikiyah dan Al-Syafi'iyah dan juga merupakan satu pendapat di dalam mazhab Al-Hanabilah. Pendapat yang kedua tidak dibolehkan secara mutlak. Ini daripada pendapat Al-Hanafiyah dan Abu Al-Qasim Al-Anmati. Ketiga, makruh daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan yang keempat, dibolehkan hanya untuk susu dari kalangan hamba perempuan. Ini pendapat daripada Al-Qadi Abu Yusuf dari kalangan Al-Hanafiyah. Jadi kita pergi dengan lebih lanjut lagi, apakah alasan satu persatu daripada pendapat para fuqaha. Pendapat yang pertama kita pergi yang mengatakan susu ibu ini boleh dijual. Mengikut dalil dan alasan yang diberikan adalah susu ibu ni dia kata bersih dan boleh diambil manfaatnya daripadanya. Lebih-lebih lagi ketika darurat. Yang kedua, Islam membenarkan untuk diberikan upah kepada orang yang menyusukan bayi. Jadi ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Talaq ayat ke-6 yang bermaksud, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah mereka upahnya. Ini alasan bagi pendapat yang mengatakan susu ibu tu boleh dijual. Kita pergi kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh untuk jual susu ibu ni. Alasan dia adalah kerana susu ibu ini bukanlah seperti harta yang mana boleh diambil kira. Bahkan manusia itu sendiri dan manusia itu keseluruhannya dihormati dan dimuliakan. Dan alasan yang kedua sama seperti saudara Ryan terangkan, yang mana susu adalah cecair yang keluar dari tubuh badan manusia dan tidak boleh menjualnya, sama seperti peluh. Okay, kita pergi pada pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya makruh. Dia berdalilkan apa yang diguna sebagai dalil dari kalangan pendapat yang mengatakan tidak boleh untuk susu ibu dijual. Namun terdapat tafsiran terhadap larangan tersebut yang mana larangan untuk jual susu ibu ni tidak sampai haram. Dia hanya makruh sahaja. Jadi kita lihat pendapat-pendapat para fuqaha tadi, dan para ulama ni telah bersepakat mengatakan bahawa susu ibu ini sebenarnya tidak boleh dijual. Terdapat dalil yang menyokonglah pendapat ini, antaranya sesungguhnya manusia itu dimuliakan oleh syarak dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, baik dari kalangan ulama yang membolehkan susu ibu dijual maupun yang menghalangnya. Manusia ini bukanlah seperti harta yang boleh kita jual beli. Manusia juga tidak boleh dijadikan pemberian dan juga disedekahkan. Ini juga telah disepakati oleh para ulama dan disebabkan itu manusia ini tidak boleh diperlakukan seperti harta. Jadi dapat saya katakan susu ibu ini sebenarnya tidak boleh dijual. Kemudian saya berikan kepada saudara Baihaqi untuk menyimpulkan isu ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Secara kesimpulannya,
penjualan susu ibu yang berleluasa tanpa adanya sistem yang mengawalnya boleh mengakibatkan pencampuran nasab dan boleh membawa umat Islam terjebak dalam keraguan dan perkara yang haram. Sebagai contoh, seseorang tidak dapat mengenal pasti siapa saudara sesusunya dan boleh juga terjadi perkahwinan sesama saudara susuan yang mana jelas pengharamannya di dalam Islam. Ini menjadi penguat kepada tidak dibenarkan untuk susu manusia dijual kerana melihat kepada maqasid al-syariah iaitu hifz al-nas, iaitu menjaga keturunan dan juga sebagai sad al-zariah. Alhamdulillah, setelah berbincang dengan panjang lebar isu ini, maka kami berpendapat bahawa ia perlu diperhalusi supaya isu susuan dipandang serius oleh semua pihak. Kami menutup perbincangan ini dengan menukilkan satu pandangan daripada pengarang Al-Fiqh Al-Manhaj. Kami menutup perbincangan ini dengan menukilkan satu pandangan daripada pengarang Fiqh Al-Manhaj. Antara lain menyebut, oleh itu, ulama fiqh kebelakangan ini menyatakan bahawa seseorang perempuan makruh menyusukan kanak-kanak yang bukan anaknya sendiri tanpa sebarang keperluan yang mendesak. Begitu juga makruh bagi seorang lelaki dan perempuan susuan bergaul bebas sesama mereka. Keadaan ini adalah kerana ia berkemungkinan boleh mendorong seseorang kepada pelbagai keburukan dan perkara haram akibat lemah pegangan agama dan tidak wujud rasa kasih sayang secara semula jadi di kalangan keluarga susuan tersebut. Semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dalam memahami agamanya, seterusnya mengamalkan dengan sebaik mungkin mengikut neraca syariah. Amin ya rabbal alamin. Ada dua Azirul, Baik. kau baik. cakap Azirul. kau cakap sekian daripada kami. Terima kasih macam bagi penutup. Baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Bahaki. Dengan itu berakhirlah pembentangan mengenai isu bersusu ini dan kami mempelajari sangat banyak perkara mengenai bersusu ini. Sekian, terima kasih.